Okey. Saya dah bertugas di sekolah ni selama lebih kurang 10 tahun. Okey. Itu dari 2011 sampai sekarang. Okey. Cikgu Saya berasal dari dari kampung sekitar sini, Pinang Tunggal. Oh, okey. Umur saya 52 tahun. Okey, baik. Keluarga saya ada 2 orang anak. Okey, baik. Isteri baru meninggal. Setahun lebih lah. Setahun setengah. Oh. Tu lah, sikit-sikit. Okey, yang kita pergi soalan seterusnya, murid contohnya murid di sekolah ni terdiri daripada pelbagai bangsa. Okey, bilangan bangsa, bahasa penuturan yang digunakan sekolah. Okey, saya nak tanya cikgu, apa bangsa yang terdiri di sekolah ini? Di sekolah ni kita ada bangsa Melayu. Okey. Majoriti Melayu lah. Okey. Ada lebih kurang 1,745 budak. Oh, okey. Yang sesi pagi ni saya tengok ada seorang India. Seorang India. Kemudian yang lain semua Melayu lah. Kemudian ada yang mix lah, Melayu dengan Pakistan. Oh, ada mix. Ada mix. Kalau 2-3 tahun lepas tu kita ada anak-anak pensyarah di AUCMF kan. Oh, dekat Kelabatan. Dekat Taman Seri Sedang. Okey. Dia ada yang pure dari Pakistan pun ada, pure dari India pun ada. Tapi sekarang dah AUCMF dah tutup lah. Jadi kita ada memang Melayu lebih kurang 99% lah. Kalau India tu, kalau petang tu mungkin ada 2-3 orang, tapi yang pagi ni memang ada seorang tu. Dan bahasa yang kita gunakan memang bahasa standard cuma ada kelas macam Pak Fazari tu, dia kita guna dua bahasa tu. Dua bahasa. Okey. Pak Fazari yang ahli ambil PJ ni kan. Tu dua bahasa tu. Dia pakai dua bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab dia kita ambil program dual DLP, dia panggil DLP. DLP. Dual language program dua bahasa kan. Sebab budak-budak ni nampak macam dia okey, bahasa Inggeris dia baik. Jadi kita cuma yang kita tak ajak dua bahasa tu cuma bahasa Melayu je. Yang lain kita selitkan dengan bahasa Inggeris. Tapi yang banyak yang bahasa digunakan bahasa Melayu. Okey, yang seterusnya saya nak tanya cikgu soalan yang berkaitan dengan struktur sosial murid. Okey, bagaimana dengan struktur sosial murid itu sendiri dalam kelas contohnya? Kalau ikut murid di sini, dia banyak yang datangnya daripada taman. Taman-taman perumahan sekitar sini. Okey, kita. Jadi dia banyak hubungan dia dengan jiran-jiran dia aja. Kalau di rumah tu dia banyak dikawal dalam rumah dia dan tempat transit dia. Rumah bapak yang kerja kan. Jadi bila dia main sekolah, datang ke sekolah, dia jadi macam dia agak memilih kawan ni. Dia pergaulan dia tak berapa nampak, tak berapa menyeluruh lah. Mungkin pesan mak ayah macam tu kan. Pilih-pilih kawan macam tu lah. Tapi bila dah sampai ke peringkat tahap 2 ni, dia banyak pada pergaulan dan yang baik-baik, sosial yang baik pun ada, yang tak baik pun ada, punya krisis disiplin pun banyak juga. Kan, sebab dia main daripada latar belakang yang kadang-kadang ni jauh sangat beza dia. Ada kawasan perumahan yang kos rendah. Dia macam lebih kepada macam golongan atasan, sederhana dengan rendah lah. Jadi golongan yang tinggi ni yang duduk di PJR, duduk di lake home tu kan. Lepas ni bukannya nak kawan sangat dengan ni, tapi bila dah main tahap 2 ni dia okey sikit lah. Ada yang main boleh masuk dalam tim bola, tim sukan kan. Dia pergaulan dia okey. Maksudnya bila melalui sukan tu depa dapat macam bergaul dengan elok lah. Betul. Dulu berbeza dengan sekolah-sekolah yang dulu ni. Kebanyakannya dia kata sukan ni untuk yang kelas-kelas hujung kan. Anak-anak orang kaya ni tak main sangat kan. Bola sepak kalau golf apa memanah tu itu golongan dia kan. Tapi sekolah ni anak yang duduk di lake home, yang PJR pun memang main bola, minat bola kan. Jadi tak kisahlah tu. Di sekolah ni pergaulan dia okey. Budak-budak okey. Masalah disiplin tu ada lah. Hisap bil, hisap okok tu tak kira lah. Dia
daripada golongan hak kaya ke, golongan tu dia ada apa tak mempengaruhi sangat lah kan. Banyakkannya boleh kawan serupa lah, sama lah. Okey, soalan seterusnya, okey. Situasi dia contohnya kalau ada masalah-masalah yang cikgu sebut tadi dalam bilik darjah contohnya. Macam mana, apa inisiatif cikgu untuk cikgu atasi masalah kepelbagaian sosial budaya tersebut? Asalnya kita tak mengasingkan tempat duduk, cara mengajar kita tak asingkan macam budak India tu kan. Kita tetap gunakan kaedah yang sama, kita layan dia dengan layanan yang sama, dan kita tak masukkan unsur-unsur perkauman dalam kelas kan. Kita cuba elokkan. Cuma untuk subjek sejarah kita ceritakan apa yang benar berlaku. Kita dalam apa, kita selitkan juga. Kalau saya mengajar sejarah misalnya, dalam agama Islam dia ada satu tajuk, hubungan Islam dengan masyarakat kan. Jadi kita terangkan di sini, dia Islam tu sendiri menggalakkan kita berbuat baik dengan agama lain kan, tanpa diskriminasi. Jadi saya tengok budak-budak dua tiga orang lah budak yang keluar yang ada sekarang ni, dia orang rasa selesa lah dengan apa kawan-kawan yang ada dalam kelas kan. Dia tak pernah lah apa diskriminasi dia lah. Kalau tak pilih kasih lah. Kalau PJ main bola ke, kalau dia berbakat memang kita akan masukkan dia. Ada dulu seorang budak India, 2 orang yang main dengan tim sekolah ada. Main duduk dekat Bertamindah kan. Kita tak kisah, kita terima. Setengah orang anggap kita tak boleh terima India, tak ada masalah. Masuk sekali je. Depa pun dah boleh cakap macam kita je. Kan. Jadi tak kisahlah. Okey, seterusnya sekiranya berlaku kes penyingkiran murid bukan Melayu, bagaimana cikgu akan bertindak sebagai seorang guru? Maksudnya ada kes penyingkiran murid bukan Melayu. Maksudnya diskriminasi. Maksudnya dia dalam kalangan rakan-rakan ni dia tak mau kawan. Tak mau kawan. Okey. Kalau ada kes macam tu, apa cadangan saya kan? Itu kena panggil center bagi kaunseling. Kalau pangkat kelas ni kita beritahu macam tu lah, agama Islam ni dia bukan membezakan agama-agama. Maksudnya bukan kita terima apa orang tu berdasarkan pada agama lain tak boleh berkawan kan. Dalam kelas pun kita beritahu Islam tu bebas, hak masing-masing. Lembagaan pun sebut macam tu. Dalam subjek kita beritahu. Itu peringkat kelas lah. Kita tak boleh nak mengasingkan orang, tak mau berkawan sebab dia agama Hindu ataupun agama Buddha kan. Islam dia tak bagi lah macam tu. Jadi kita beritahu dekat budak-budak. Lembagaan pun kata dia bebas mengamalkan agama dia kan. Selagi dia tidak menggugat Islam. Tak menggugat Islam tu lah. Okey, yang terakhir soalan saya, bagaimana sebagai seorang guru, bagaimana cikgu melaksanakan peranan sebagai seorang ejen mesra budaya di sekolah? Maksudnya cikgu ni sebagai ejen mesra budaya di sekolah. Kalau ikut yang kita program yang dah lepas ni, kita ada program remote. Remote. Remote ni dia rancangan integrasi murid dari sekolah-sekolah lain. Kita maksud dia sekolah Tamil kita panggil, sekolah Mandarin, sekolah Cina kita panggil, kita buat program. Dia main, dan di situ kita buat permainan yang apa pelbagai budaya ni. Kita minta dia orang bawa satu game dia buat. Kalau sekolah Tamil tu dia bawa kabadi dia tu lah. Betul dia punya ni lah. Kalau Cina ni dia bawa lah game dia main. Kemudian kita sediakan satu macam kami buat dengan sekolah Cina tu, kami buat pertandingan main 7 kasut. Kan? Jadi dia di situ dia kenal budaya kita, kita pun kenal budaya dalam masa main tu lah kan. Kemudian kita tak asing-asingkan pelajar sekolah Cina satu tim, pelajar sekolah lagi ada tim dah. Campak sini. Sekali. Campak sini. Kalau tu peringkat antara sekolah lah. Kalau peringkat dalam sekolah ni sendiri, kita juga buat apa macam pertandingan pakaian. Pakaian beragam ni kan. Ni pakaian dari India, ni pakaian orang. Selalunya kita buat tu masa bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Bulan 8 dia bulan 8 sampai bulan 9. Sambutan bulan kemerdekaan kita akan buat lah benda tu. Lalu buat benda
entah dia pakaian beragam ni, panitia sejarah akan buat lah. Tapi kalau dalam sukan ni, kalau dalam sukan kita PJ ni kita cuba gabung jalin dengan permainan tradisional ni pun. Permainan tradisional. Kan? Campur. Okey. Campur macam untuk warm up kita boleh buat. Kan? Okay. Macam kita Melayu dia bersilat boleh. Kan? Okay. Mandarin punya orang Tionghoa punya Tai Chi tu kita boleh masukkan sekali. Ni orang Cina punya kan. Boleh pasal warm up. Kabadi pun kita boleh masuk. Okey, cikgu, yang ni soalan daripada saya sendiri. Contohnya macam per PNP yang tersurat kan, macam kita buat, contohnya macam cikgu buat camp luar apa semua kan, cikgu bawa murid apa semua, kalau daripada sudut pandangan cikgu, sejauh mana keberkesanan dia dekat murid tu sendiri, contohnya daripada sudut memotivasikan dia ke, macam mana ke? Okey. Jadi kalau kita buat camp di luar ni, dia tak ada kemudahan macam di rumah dia. Okay? Jadi sini kita boleh nampak lah seorang budak yang boleh berdikari ataupun budak tu dia bergantung dengan orang lain kan. Jadi kalau kita buat camp di luar, misalnya kita buat di pusat kur tu, dia boleh menguruskan diri dia. Maksudnya dia kalau kata dia tak boleh, dia boleh ikut kawan. Macam mana kawan uruskan diri kan. Kawan apa, kena dia ikut orang sekeliling dia. Jadi ada motivasi dia tu. Dia benda ni mungkin dia balik rumah dia, mungkin dia tak buat lagi, tapi akan jadi pengalaman kat dia mungkin akan apply bila dia duduk di luar pula. Kita jangan ingat kita buat hari ni dia akan dapat hasil esok kan. Budak-budak macam tu lah. Pada saya dah tengok, saya train bola ke apa ke, hari ni kita buat, kita tak boleh dapat hasil esok. Macam tu kita buat budak-budak PKM kan, apa ni buang duit buat PKM kan, buang masa, buang duit, buang tenaga letih. Tapi kita jangan harap kita buat hari ni esok dia dapat kan. Untuk jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang. Bagus kalau buat program di luar ni untuk motivasi orang. Kalau dia tu duduk di rumah manja, bilik rumah bilik tak pernah kemas, kasut tak pernah urus, ni aircon semua kan. Jadi ni bagi pengalaman dekat dia. Okey. Takat tu je. Okey, baik. Siap Ibu? Okey, sama. Okey, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa soalan mengenai sosial budaya yang terdapat di sekolah ini. Okey, yang pertama sekali saya ingin tanya cikgu, berapa lamakah tempoh perkhidmatan cikgu di sekolah ini? Cikgu berasal daripada mana dan umur cikgu serta sedikit latar belakang keluarga cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cikgu Muhammad Hilmi, berkhidmat di sekolah ni pada tahun 2013 sehingga sekarang lah. Berasal dari Terengganu. Saya anak yang pertama lah daripada 5 adik-beradik. Okey, baik. Okey, saya akan teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, seperti yang kita tahu, sekolah ni terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Okey, daripada pemerhatian cikgu dan pengalaman cikgu di sekolah ini, murid di sekolah ini terdiri daripada bangsa apa? Murid sekolah ni terdiri daripada bangsa Melayu dan bangsa India. Dan majoriti murid sekolah ni terdiri daripada bangsa Melayu lah, dan sebahagian kecilnya berbangsa India. Okey, baik. Okey, bagaimana pula dengan bahasa penuturan yang digunakan di sekolah ini? Sebelum tu saya ada dengar macam ada satu kelas ke-4 Zabari yang digunakan Dwi bahasa. Dwi bahasa, dua language kan. Betul. Majoriti murid sekolah ni menggunakan bahasa Melayu lah sebagai bahasa pengantar ataupun bahasa percakapan seharian dia orang, dan berdialek utara lah kebanyakannya. Bagi pelajar kelas dua language, waktu PDP dia orang banyak menggunakan bahasa Inggeris lah sebagai bahasa pengantar, tapi di luar bilik darjah dia orang menggunakan bahasa Melayu juga. Maksudnya dalam satu kelas tu dia orang saja ke yang ambil dua bahasa tu? Ya, kelas-kelas tertentu sahaja. Kelas tertentu saja. Sebab macam tahun 1 tu daripada 9 kelas, satu kelas ada 2 language untuk subjek sains dan matematik lah. Dia orang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Macam yang ambil dua bahasa ni dia macam, maksud saya tu macam mana yang dia orang, cikgu boleh detect dia orang sebagai untuk Okey, sebenarnya mula-mula
mula pihak sekolah menerangkan apakah kriteria kelas ataupun ciri-ciri kelas dua language ni kan. Pada ibu bapa semasa perjumpaan ibu bapa, kemudian diorang buat permohonan. Lepas tu sekolah adakan sedikit ujian ringkas lah kepada murid yang telah disenaraikan oleh ibu bapa, dan hanya murid yang mempunyai kebolehan dalam berbahasa Inggeris saja akan diterima, sebab kelas pun terhad. Bilangan pelajar lebih kurang 33 hingga 34 orang lah satu kelas. Okey, baik. Macam dalam kelas tersebut, contohnya dia macam dia punya latar belakang keluarga kebanyakan terdiri daripada golongan atasan, sederhana ataupun bawahan, ataupun masuk kelas DLP ni maksudnya ataupun dia orang campur. Dia orang kebanyakannya berdasarkan semasa mendapat pendidikan di prasekolah. Ada setengah prasekolah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi pelajar ni dia lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris masa berkomunikasi. Jadi dia orang apply lah untuk kelas DLP ni kan. Lepas tu ada setengahnya parent yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di rumah pun ada juga yang memohon kelas DLP. Kemudian ada juga yang berminat berdasarkan kepada minat dan memohon kelas DLP, dan ujian dia menunjukkan dia memang ada kebolehan berbahasa Inggeris. Jadi pelajar macam ni akan diterima lah untuk kelas DLP. Okey, lepas tu kalau kita lihat dekat sesebuah sekolah ni, macam kalau dia orang nak memartabatkan adat resam ataupun kaum tertentu murid-murid di sekolah dia orang akan buat macam pertandingan pakaian ragam ke, macam apa-apa je yang boleh dia orang kaitkan dengan dia orang punya adat resam. Macam diaplikasikan tak di sekolah ni, macam program-program seperti itu? Kita ada banyak program, terutamanya program di bawah panitia mata pelajaran lah. Dan kita ada program selepas UPSR. Kemudian kita ada majlis-majlis tertentu seperti Hari Anugerah, Hari Kanak-kanak dan sebagainya. Dan memang kita ada banyaklah menonjolkan budaya dan juga adat resam negara ni, yang terdiri dari, kalau dari segi pakaian bangsa Melayu, India, Cina, Kadazan, Rusuk, ialah macam-macam lah kan. Itu mengikut bangsa. Kadang-kadang kita adakan pertunjukan pakaian mengikut kejaya dia orang. Dan memang kita aplikasi lah supaya benda ni murid dapat pengetahuan berkaitan dengan kepelbagaian budaya di negara ni. Bukan terhad di sekolah ni sajalah. Sebagai seorang cikgu kaunseling, bagaimana cikgu mengatasi masalah kepelbagaian sosial budaya dalam bilik darjah? Contohnya dalam bilik darjah tu dia ada macam sedikit unsur resis ke, diskriminasi ke, macam mana cikgu selesaikan? Pengalaman saya di sini, oleh kerana murid di sini majoriti murid Melayu, jadi kita tak nampak sangatlah dari segi perkauman tu. Cuma dari segi bimbingan kelas tu kita memang ada menyatakan kepada pelajar, menyedarkan mereka bahawa negara kita memang terdiri daripada berbagai kaum, dan seharusnya setiap kaum sentiasa bertolak ansur, bekerjasama dan sebagainya, supaya bila dia orang keluar daripada keluar kepada masyarakat di luar sana, dia orang tak ada sifat-sifat yang terlalu resis lah, dan boleh bergaul dengan semua golongan masyarakat. Okey, baik. Yang seterusnya, situasi macam ni selalunya kerap berlaku lah dekat sesebuah sekolah. Situasi dia macam sekiranya berlaku penyingkiran murid bukan Melayu, sebagai seorang cikgu, sebagai seorang guru, cikgu akan bertindak, bagaimanakah cikgu akan ambil tindakan tersebut? Maksudnya penyingkiran melalui masalah maksudnya disiplin dia, macam dia akan berkaitan dengan soalan tadi. Dia macam penyingkiran murid bukan Melayu ni, maksudnya murid-murid Melayu ni dia menyingkirkan bangsa-bangsa lain dalam kelas. Semasa pergaulan seharian dia orang. Saya tak berapa nampak sangat lah, tak berapa jelas dari segi penyingkiran tu, sebab
kalau saya tengok dengan apa mata kasar lah kan, dia orang boleh bergaul dengan baik. Termasuklah pelajar-pelajar yang berbangsa India. Sini banyak India, kalau bangsa lain tu dia orang masih lagi menghormati kita sebagai guru, sebagai kawan-kawan, boleh panggil dengan nama. Dan saya tengok kat situ dia orang boleh terima lah, dan membuktikan bahawa tak berlaku penyingkiran lah dari segi pergaulan sosial. Budaya murid sini tu okey lah semua. Okey, yang seterusnya, bagaimana cikgu melaksanakan peranan sebagai seorang ejen mesra budaya di sekolah? Yang pertama sekali, kita lihat anak murid kita ni dengan tanpa mengambil kira keadaan sosio-ekonomi, sosial budaya, adat resam, dan kita bagi layanan yang sama adil, sama rata semasa kita merancang ke, melaksanakan ke program kita kan, tanpa ambil kira lah, semua benda tu kita layan sama adil. Okey, ni soalan terakhir, soalan daripada saya sendiri. Okey, contohnya ada macam PNP yang tersirat. Contohnya sekolah ada buat perkhemahan, aktiviti perkhemahan di luar. Cikgu sebagai dalam pengalaman cikgu sendiri, cikgu tengok macam mana melalui camp tersebut dia boleh memotivasikan murid-murid dalam camp tersebut. Contohnya dalam aktiviti membina sahsiah murid tersebut dalam kalangan dia orang ke, macam mana ke, macam tu. Melalui aktiviti yang kita adakan, kita rancang biasanya aktiviti berkumpulan, begitu juga dengan semasa dia orang makan, dia orang penginapan dia orang, lepas tu aktiviti kerohanian dia orang. Maksudnya memang perlu kepada kerjasama setiap ahli yang terdiri daripada pelbagai bangsa tadilah. Saya nampak di situ dia orang boleh bekerjasama dengan baik lah. Kita wujudkan aktiviti ke menjurus ke arah dia orang bekerjasama. Okey, baik. Okey, baik. Itu je daripada saya. Terima kasih. Ya, sama-sama.